Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita menyambung daripada cerita inspiratif, yaitu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita terangkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i, beliau ketika masih kecil telah ditinggalkan oleh abah beliau, dan yang mengurus beliau yaitu adalah ibu beliau yang bermarga Azdiyah, dinisbahkan ke Yaman. Dan dikala itulah ibu beliau membawa Al-Imam Syafi'i ke Mekah, dan Al-Imam Syafi'i beliau tumbuh di dalam keadaan yatim dan miskin seperti yang kita terangkan, tapi itu semua tidak menghalangi daripada perjuangan beliau untuk menuntut daripada ilmu agama, sehingga beliau menghafal daripada Al-Quran di umur yang sangat relatif muda, 7 tahun, dan bahkan beliau menghafal daripada Muwatta Al-Imam Malik ketika beliau berumur 10 tahun. Setelah beliau menguasai daripada dasar-dasar ilmu, Al-Imam Syafi'i pun beliau belajar kepada para ulama-ulama yang berada di Mekah. Banyak daripada ulama di sana, tetapi pada waktu itu yang menjadi sorotan dan menjadi sandaran orang-orang di sana dua imam yang sangat besar. Yang pertama yaitu adalah Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau adalah mufti Mekah pada kala itu. Yang kedua yaitu adalah Al-Imam Sufyan bin Uyainah, yang mana beliau adalah pakar hadis pada zaman tersebut. Al-Imam Syafi'i, karena beliau sangat cerdas ketika belajar, guru beliau Muslim bin Khalid memberikan izin fatwa kepada Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Padahal waktu itu umur Imam Syafi'i masih sekitar 14 tahun. Guru beliau mengatakan, "Afti ya Aba Abdillah, faqad ana laka an tufti." Wahai Aba Abdillah, wahai ayahnya Abdullah. Umur Imam Syafi'i berapa? 14 tahun. Diberikan kunyah Aba Abdillah. Ini apa? Untuk menyanjung dan membesarkan daripada Al-Imam Syafi'i. Dalam artian apa? Seorang guru, mereka tidak malu untuk mengangkat daripada derajat muridnya. Muridnya walaupun masih kecil, diberikan gelar seakan-akan sudah orang tua, orang besar sudah, dan diberikan kunyah Aba Abdillah. Wahai Aba Abdillah, afti, berfatwalah. Faqad ana laka an tufti. Karena sudah sampai bagimu waktu untuk berfatwa. Saking pinternya dan cerdasnya dan menguasainya Al-Imam Syafi'i daripada ilmu, dan apapun yang dipelajari oleh beliau terhadap guru-gurunya, dan apa yang beliau ambil daripada guru-guru beliau. Tetapi walaupun seperti itu, Al-Imam Syafi'i belum pernah merasa puas dengan ilmu yang beliau miliki. Beliau masih haus dengan ilmu, dan guru beliau di Mekah itu pun faham dengan keadaan Al-Imam Syafi'i yang masih haus dengan ilmu, dan menyadari daripada potensi yang luar biasa daripada Al-Imam Syafi'i. Maka beliau pun menyarankan Al-Imam Syafi'i untuk berguru kepada Al-Imam Malik, yang mana beliau adalah Imam Darul Hijrah, imam di Madinatul Munawwarah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan memang kala itu kabar tentang Al-Imam Malik rahimahullahu subhanahu wa ta'ala itu sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Semua orang mendengar tentang kabar tentang Imam Darul Hijrah ini, imam yang sangat alim, dan beliau adalah pakar di dalam ilmu hadis. Beliau adalah imam yang luar biasa di Madinatul Munawwarah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala.
Dan karena mendengar ada imam yang besar, banyak daripada orang-orang yang mengurungkan niatnya agar bisa belajar kepada imam besar ini, yaitu Imam Malik rahimahullah SWT. Banyak yang mau belajar, dan Imam Syafi'i termasuk daripada orang yang ingin belajar dengan Imam Malik tersebut. Dalam artian pada waktu itu Al-Imam Syafi'i seperti orang biasa. Beliau pengen menghabiskan waktunya, dan beliau mempunyai tekad yang sangat besar agar bisa belajar dengan Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Syafi'i yang memang tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang sangat cinta ilmu, dan beliau sangat cinta di dalam diri beliau sendiri terhadap ilmu, maka beliau pun mendambakan pertemuan dengan orang yang memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa agar bisa belajar secara langsung kepada Al-Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara daripada kelebihan Al-Imam Syafi'i, beliau ketika mau bertemu dengan imam besar Al-Imam Malik tersebut nggak mau hadir di dalam keadaan kosong, tidak membawa apa-apa, tetapi beliau menelaahi dan meneliti dulu daripada karya imam tersebut. Dan seperti yang kita tahu, beliau dari umur 10 tahun sudah ngefans berat sama Imam Malik, sampai beliau hafal daripada apa? Kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, yang mana Imam Malik ini adalah salah satu daripada imam 4 mazhab. Kan imam 4 mazhab ya yang terkenal ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah seperti yang kita terangkan di awal pertemuan, meninggal di kala Al-Imam Syafi'i dilahirkan. Beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tetapi beliau masih mengalami daripada masa kejayaan dan masa hidup daripada Al-Imam Malik rahimahullah SWT. Makanya beliau tidak mau ketinggalan agar bisa menimba dan mengambil ilmu kepada imam besar yang sangat terkenal ini, yaitu Al-Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara daripada kelebihan Imam Syafi'i seperti yang kita terangkan, beliau tidak mau hadir dalam keadaan kosong. Beliau mau hadir dengan kapasitas ilmu yang juga luar biasa. Beliau menelaahi dulu daripada karya-karya Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan kebetulan karya Imam Malik ini memang sudah tersebar di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok negeri. Karena Al-Imam Syafi'i, beliau tidak mampu untuk membeli daripada kitab Muwatta, beliau nggak punya dana untuk membeli daripada itu. Maka beliau ketika mau hijrah ke Madinah, beliau meminjam kitab kepada teman beliau. Padahal beliau sudah hafal. Untuk apa? Untuk menguatkan tekad beliau hijrah ke sana. Terus apa? Beliau telaahi daripada kitab Imam Malik tersebut. Beliau berangkat ke Mekah. Imam Syafi'i sendiri bercerita seperti ini. Kata beliau, "Faraqtu Makkata wa ana ibnu 14 sanatan." Saya meninggalkan Mekah pada waktu itu umur saya masih 14 tahun. Masih sangat muda. Sampai-sampai saking mudanya kata beliau, la nabata bi'aridi, belum tumbuh jambang di pipiku. Kan orang kalau sudah dewasa berarti jambangnya tumbuh sudah. Saking mudanya jambang pun belum tumbuh kata beliau. Terus kata beliau, fa bainal abtahi wa zitwa, ketika saya sampai ke tempat yang bernama Abtahi dan Zitwa, famarra bi rakbun min Makkah zahiban ilal Madinah, maka tiba-tiba lewat di hadapanku satu rombongan dari Mekah yang mau berangkat ke Madinah. Fahamalani syekhun minhum, akhirnya salah satu daripada pimpinan rombongan tersebut melihatku dan mengajakku untuk berangkat bersama mereka satu rombongan menuju Madinatul Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi hatta irtahala ilal Imam Malik bin Anas, sampai saya pun berangkat menuju kepada tempat Al-Imam Malik rahimahullah SWT. Gala Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, farakibtu ma'ahum, saya bepergian satu rombongan dengan mereka. Yang uniknya seperti ini, apa kata Imam Syafi'i?
Coba dengarkan. Wa khatamtul Qur'ana baina Makkah wal Madinati 16 khatmah. Di tengah-tengah perjalanan antara Mekah sama Madinah, saya mengkhatamkan Al-Qur'an 16 kali. Bayangkan, di perjalanan antara Mekah sama Madinah, beliau tidak lupa untuk menyisihkan waktu membaca Al-Quran dan menelaahi daripada Al-Quran sampai berapa? Sampai 16 kali khutmah. Ayo, luar biasa. Dan ini sebenarnya tidak membingungkan ketika kita kaitkan dengan orang seperti Imam Syafi'i. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Al-Quran itu bagaikan keluar dan masuknya nafas terhadap diri beliau sendiri. Al-Quran itu sudah merasuk di dalam jiwa beliau. Al-Quran itu sudah mendarah daging dengan Al-Imam Syafi'i. Maka beliau mengutarakan dan membaca Al-Quran itu bagaikan masuk dan keluarnya daripada nafas. Tetapi luar biasanya bayangkan, di perjalanan yang bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang membuat orang capek biasanya, lupa dengan ibadah, lupa dengan membaca Al-Quran, beliau malah mengkhatamkan berapa? 16 kali khutmah di tengah-tengah perjalanan tersebut. Terus apa? Kata beliau, wa wasaltu fil yaumis tsamin ilal Madinah ba'da salatil asr. Maka saya pun pada hari ke-8 sudah sampai ke Madinah setelah salat asar. Berarti apa? Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an. Ini kan beliau sampai ke Madinah kapan? Hari ke-8 ya? Berarti beliau mengkhatamkan 16 kali khutmah tersebut. 16 kali khatam Al-Quran berapa hari? 8 hari. Berarti berapa khatam sehari? 2 khatam sehari beliau. Kita kadang waktu senggang, lagi santai di rumah, tidak sempat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya 2 khatmah, walaupun beliau di dalam keadaan capek dan di perjalanan yang panjang. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Terus apa kata beliau? Setelah saya sampai di hari ke-8 di Madinah Al-Munawwarah, maka shallaitul asra bil Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun salat asar di Masjid Nabawi sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kemudian saya pun menuju ke pemakaman Nabi Muhammad SAW dan saya ziarah di sana dan saya pun duduk di sana menepi di samping gabar Nabi SAW sambil melihat apa saja yang berada di sekitar masjid. Terus apa kata beliau? Fawaga'at aini ala Malik bin Anas. Maka mata saya terpana menuju kepada imam besar, yaitulah Imam Malik yang beliau idolakan sudah lama. Maka mata beliau melihat langsung terhadap Al-Imam Malik rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa kana Malikun muttaziran biburdatin muttasyihan bi ukhra. Dan pada kala itu Al-Imam Malik sedang memakai daripada kain selendang yang beliau tutupkan di atas kepala beliau, dan beliau memakai pakaian lain pada waktu itu yang beliau kenakan ketika beliau mengajar daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW di dekat daripada magam Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Terus apa kata beliau? Pada waktu itu, yaqulu Malik wa ana anzuru ilaih. Pada kala itu saya melihat langsung Imam Malik mengatakan seperti ini. Haddatsana Nafi', telah meriwayatkan hadis terhadap saya Nafi'. An Ibni Umar, yang mana dia telah diriwayatkan hadisnya daripada anaknya Sayyidina Umar. An sahibi hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang berada di kubur ini, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, wa yadribu biyadihi ala gabrih, dan beliau pada waktu menepuk daripada gabarnya Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan seperti ini Imam Malik mengatakan, haddatsana Nafi', meriwayatkan hadis terhadap saya Al-Imam Nafi'. An Ibni Umar, dari anaknya Sayyidina Umar. An sahibi hadzal qabr, an sahibi hadzal qabr, dari orang yang berada di dalam magam dan gabar ini, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Qala,
Maka Imam Syafi'i pun mengatakan, falamma ra'aitu dzalika an Malik hibtuhu haibatan 'azimah. Ketika saya melihat Imam Malik seperti itu, maka terletak di hati saya daripada wibawa yang sangat besar yang terpancar daripada Al-Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu riwayat lain mengatakan, Imam Syafi'i beliau sendiri menceritakan, Gadimtu ala Malik wa ma'i kitabun min wali Makkah. Aku datang kepada Imam Malik membawa surat dari gubernur Mekah. Falamma gara'ahu, ketika Imam Malik membaca surat itu, gala, beliau mengatakan, subhanallah, hal sara ilmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'ta fihi bil wasa'id. Subhanallah, apakah ilmu Rasulullah sekarang harus pakai perantara? Maksudnya apa? Kita belajar tentang ilmunya Nabi Muhammad SAW nggak perlu surat dari kerajaan, surat dari gubernur, surat dari bupati, atau langsung saja datang ke sana. Nggak perlu ada istilah proposal dan lain sebagainya. Dan luar biasanya Al-Imam Malik, beliau adalah imam yang terkenal dengan firasat yang kuat. Beliau diantara daripada ulama yang mempunyai ilmu firasat. Maka dengan firasat beliau yang kuat itu pun, di pertemuan pertama beliau langsung memberikan nasihat yang mendalam kepada Imam Syafi'i. Kata beliau apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Maksudnya Muhammad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama beliau apa? Muhammad bin Idris. Ya Muhammad, kata Imam Malik, wahai Muhammad, kepada Imam Syafi'i, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibil ma'asi, jauhilah segala maksiat, fa innahu sayakunu laka syan, karena engkau bakalan menjadi orang besar. Ini firasat beliau, masih kecil, umur 14 tahun. Beliau sudah mempunyai firasat yang kuat. Fa innahu sayakunu laka syan, karena engkau bakalan menjadi orang besar. Wa innallaha ta'ala alga fi qalbika nura, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menancapkan di dalam hatimu suatu cahaya. Fala tutfi'hu bi ma'siyatillah, maka cahaya tersebut jangan sampai engkau padamkan dengan bermaksiat dan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kemudian beliau berkata, wa idza kana as-sabahu taji ilayya insyaallah taala, kalau sudah datang menjelang subuh, datanglah engkau terhadapku insyaallah taala. Imam Syafi'i beliau menceritakan tentang pertemuan pertama kali. Imam Malik mengatakan, Iqra, bacalah wahai Syafi'i. Maka saya pun membaca. Faja'ala yanzuru ilayya, maka Al-Imam Malik pun melihat saya ketika membaca. Wa yata'ajjabu min qiraati, dan beliau kagum dengan bacaanku. Di dalam riwayat lain, qala, Imam Malik berkata seperti ini, Iqra, baca. Fagara'tu alaihil muwatta min hifdhi, saya bacakan di hadapan Imam Malik Muwatta dengan hafalan saya sendiri. Bukan membaca maksudnya, tetapi apa? Dengan hafalan. Fata'ajjaba min hifdhi, maka Imam Malik langsung terkagum-kagum terhadap hafalanku. Dan beliau langsung mengatakan, ma adhunnu annallaha khalaqa misla hadzal ghulam, mungkin Allah tidak akan lagi menciptakan pemuda yang seperti dia. Saking luar biasanya daripada Al-Imam Syafi'i ini, Imam Malik sampai mengatakan apa? Mungkin Allah Ta'ala tidak akan pernah lagi menciptakan pemuda seperti ini, pemuda seperti dia, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, Al-Imam Syafi'i mengatakan, faghadautu alaih, maka pada pagi hari saya pun datang kepada Al-Imam Malik. Wabtada'tu an agra'a zahiran, dan saya mulai membaca seakan-akan saya membaca dengan buku. Dalam artian apa? Padahal beliau nggak perlu buku itu, hafal sudah. Tetapi beliau tetap baca buku tersebut di hadapan Al-Imam Malik, padahal beliau membaca dengan apa yang tertera di hafalan beliau. Aywah, wal kitabu fi yadayya, dan kitab itu berada di hadapan saya. Fa kullama tahayyabtu Malikan, setiap kali wibawa Imam Malik itu menguasai hati saya,
wa aradtu an agta. Saya pun membaca seakan-akan ingin terputus, hampir terputus sudah. Maksudnya apa? Haibah Imam Malik sehingga beliau membaca mau diputus sama beliau bacaan tersebut, mau beliau stop daripada bacaan tersebut. Maka apa? A'jabahu husnu qiraati wa i'rabi. Ternyata Imam Malik malah beliau mengagumi daripada bacaan dan bagaimana Al-Imam Syafi'i melontarkan daripada bacaan beliau di hadapan Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan, ya fata zid, wahai pemuda terus baca. Hatta gara'tu alaihi fi ayyamin yasirah. Karena beliau suka dengan bacaan Imam Syafi'i, maka muwatta yang tebalnya seperti ini beliau baca di hadapan Imam Syafi'i cuma beberapa hari yang sangat singkat. Wa hakadha rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Rabi' bin Sulaiman beliau mengatakan, kana Syafi'iyyu idza jalasa ila Malik ka'annama huwa qit'atu adabin wa samtin. Jika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik seolah-olah ia adalah potongan dari adab dan keheningan. Sikap ini menunjukkan bahwa ilmu bukan hanya hafalan, tetapi penerimaan batin dan adab dan ruh daripada seorang murid terhadap gurunya. Al-Imam Syafi'i terus belajar sampai wafatnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriyah. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Irak untuk belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid utama daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Namun cinta dan hormatnya kepada Imam Malik tetap hidup di dalam hatinya. Dan salah satu ucapan Imam Syafi'i, karena beliau sangat menghormati dan mengagumi daripada Imam Malik, beliau mengatakan, idza dzukiral ulama famalikun najm. Apabila disebutkan daripada ulama, maka bintangnya yaitu adalah Al-Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Imam Malik, beliau mengagumi daripada Al-Imam Syafi'i. Diceritakan bahwasanya Al-Imam Malik ketika beliau menjelang daripada wafatnya, beliau menoleh kepada arah Imam Syafi'i. Dan waktu itu banyak daripada murid-murid beliau dan orang-orang yang berziarah kepada Al-Imam Malik. Dan beliau pun mengisyarahkan kepada Al-Imam Syafi'i, in ahadun hunaka ghulamun jadirun bi ayyaflah fahadzal ghulam. Kalau seandainya ada pemuda yang sukses, fahadzal ghulam, maka pemuda itu yaitulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Al-Imam Syafi'i ketika belajar, bayangkan beliau tumbuh besar dengan ibu beliau. Seperti yang kita terangkan di pertemuan sebelumnya, habis-habisan harta jerih payah beliau habiskan untuk anak beliau Al-Imam Syafi'i. Untuk menuntut ilmu, beliau tinggalkan ibu beliau dari Mekah, berangkat ke Madinah untuk mempelajari daripada ilmu daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Setelah wafatnya Imam Malik, luar biasa alimnya. Umur 14 ketika beliau belajar di Mekah, kata guru beliau, apa? Engkau sudah layak untuk berfatwa. Beliau masih haus ilmu, berangkat kepada Al-Imam Malik. Di hadapan Imam Malik beliau menjadi bintang dari seluruh daripada muridnya Imam Malik. Setelah wafat Imam Malik, beliau masih haus daripada ilmu dan beliau pun mengarahkan langkah beliau berangkat ke Irak. Untuk apa? Untuk berangkat ke pusat ilmu logika, perdebatan dan ijtihad rasional. Di sana beliau bertemu dengan tokoh besar daripada mazhab Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mana itu adalah murid utama daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dalam artian seperti ini, Imam Abu Hanifah mempunyai murid utama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dan murid utama Imam Malik yaitu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah SWT. Berarti apa ini? Di Irak bertemu dua tokoh besar, dua bintang daripada murid dua imam madhab. Imam Abu Hanifah, imam madhab. Imam Malik, imam madhab. Dua-duanya memiliki murid unggulan, bintang dari segala muridnya, yaitu adalah muridnya Abu Hanifah siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Murid Imam Malik yaitu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan tentang bagaimana Muhammad bin Hasan ini,
Lagi itu Muhammad bin Al-Hasan. Saya menemui daripada Muhammad bin Hasan. Fa akhadtu anhu. Imam Syafi'i yang luar biasa alimnya, menguasai daripada Al-Quran dan hadis. Kata beliau, wa akhadtu anhu. Saya mengambil ilmu darinya. Beliau belum puas dengan ilmu yang beliau miliki, tetapi terus menggali ilmu dan belajar daripada ilmu. Wa kana, dan saya perdapati Muhammad bin Hasan itu faqihan, orang yang sangat ahli di dalam ilmu fikih. Agilan, orang yang sangat cerdas akalnya. Wasi'al ilm, ilmunya sangat luas. Wa ma raaitu ahadan a'gala minhu, dan saya tidak pernah menemui orang satupun yang lebih luas daripada logikanya, akalnya melebihi daripada Muhammad bin Hasan. Bayangkan seorang yang alim yang luar biasa seperti Imam Syafi'i yang telah menguasai daripada hadis dan athar, dengan rendah hati beliau mengakui kelebihan saudaranya yang dari kalangan ra'i, ashabur ra'i. Karena ilmu bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang cahaya Allah dari siapapun yang membawanya. Selama berbulan-bulan Al-Imam Syafi'i di Baghdad, di Irak, Imam Syafi'i berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan. Mereka berbeda karena ini membawa mazhab Abu Hanifah, yang ini membawa daripada mazhab Malik. Walaupun mereka berbeda, tapi perbedaan itu bukan untuk mencela, melainkan untuk saling memahami kenapa kok perbedaan tumbuh di antara dua daripada imam besar ini. Hingga akhirnya Muhammad bin Hasan pun mengagumi daripada Imam Syafi'i dan berkata, in kanal fiqhu fi syai'in fahuwa fi hadzal fatal Quraisy. Jika ada hakikat ilmu fikih dibentukkan di dalam diri seseorang, maka ia pada pemuda Quraisy, yaitu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Lihat bagaimana adab dan akhlak menghiasi daripada lidah para ulama. Tidak ada hasad, tidak ada saling menjatuhkan, hanya ada saling mengangkat dan memuliakan. Dari pertemuan ini Al-Imam Syafi'i memadukan daripada dua arus besar, hadis dari Madinah dan ijtihad dari Iraq. Imam Az-Zahabi mengatakan, fasara Syafi'iyyu jami'an baina madrasatil hadisi wa madrasatir ra'i. Syafi'i menjadi jembatan antara dua madrasah, yaitulah madrasah hadis dan ra'i. Wa dhaharat abgariyatuhu fi jam'il adillah wa tahriril gawaid. Kejeniusannya tampak dalam cara ia menyusun dalil dan menyaring daripada hukum. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, hamaltu an Muhammad bin Hasan kutuban fakanat hujjatan alayya thumma sarat hujjatan li. Aku mempelajari kitab-kitab Muhammad bin Hasan, awalnya menjadi hujjah atas diriku, lalu menjadi hujjah untukku. Artinya Imam Syafi'i awalnya tidak setuju dengan apa yang disebutkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tetapi karena mendalami secara mendalam, beliau memahami logika di baliknya dan akhirnya mampu menyatukan daripada dua kekuatan besar daripada dua mazhab tersebut menjadi satu mazhab yang dirangkum oleh beliau. Maka sampailah kepada kita daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Setelah menyerap daripada dua ilmu daripada daerah ini, adalah Madinah dan Irak, Imam Syafi'i menyadari bahwa umat itu memerlukan kerangka berpikir yang ilmiah dan kokoh di dalam berijtihad. Maka lahirlah ya beliau yang berjudul Ar-Risalah, yang mana itu menjadi fondasi ilmu usul fikih sampai zaman sekarang. Ilmu usul fikih itu berada di dalam jiwa dan dada daripada para mujtahidin. Tetapi bagi kita yang bukan mujtahid, tidak mempunyai daripada fondasi daripada ilmu usul fikih tersebut. Maka Imam Syafi'i, beliau tulis daripada fondasi ilmu usul fikih tersebut di dalam kitab beliau Ar-Risalah, yang sampai-sampai orang-orang yang bermadhab Malik untuk membuat usul fikih, fondasi buat untuk mazhab mereka, mencontek daripada karya Imam Syafi'i. Bahkan orang-orang yang bermadzhab Abu Hanifah, mereka mencontek
daripada Al-Imam Syafi'i untuk membuat daripada fondasi ilmu usul fikih untuk mazhab mereka. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat daripada Imam Syafi'i, bahwasanya kita jangan sampai merasa cukup daripada ilmu yang kita miliki, tetapi kita harus menjadi orang yang selalu haus daripada ilmu. Berapapun daripada ilmu yang telah kita serap, maka sebanyak itu bahkan berkali-kali lipat lagi daripada kehausan yang harus kita rasakan untuk mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat.